Bismillahirrahmanirrahim. Practice comprehensive. Bismillahirrahmanirrahim. Practice comprehensive. Okey, nombor 1, tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan. So kita tengok yang pertama ni ya, ungkapan kuadratik. So cikgu tulis ya lah. Kenapa ya? Sebab kuasa tertinggi dia ialah 2. Okey, kita nyatakan reason. B ni pun ya juga. Kenapa ya? Kuasa tertinggi dia ialah 2. Maksudnya Y ni kuasa 2 tertinggi dia. Okey, untuk C pun ya juga. Kenapa ya? Kuasa tertinggi dia ialah 2. Okey, so cuma yang ketiga ni tidak, kerana dia ada 2 pemboleh ubah. Dia sebenarnya soalan ni 1 pemboleh ubah. So yang ni 2 pemboleh ubah. So tidaklah. Pemboleh ubah tu ada A, ada B. So yang ni salah lah. Okey, untuk soalan D ni bukan ataupun tidak juga. Kenapa tidak? So dia guna perkataan bukan lah. So cikgu guna bukan lah. Okey, bukan kerana tak ada kuasa tertinggi dia ialah 2. Okey, untuk soalan E, ungkapan kuadratik ya. Kenapa ya? Kuasa tertinggi dia ialah 2. Dan kita pergi yang terakhir sekali. Okey, soalan F tu ya juga. Kenapa ya? Kuasa tertinggi dia ialah 2. So ni kuasa tertinggi dia ialah 2. So ya lah. Okey, settle soalan yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Nyatakan persamaan pak simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah. Okey, so dia nak pak simetri. So kita ada formula. Pak simetri X sama dengan negatif B per dengan 2A. So yang ni kita guna apabila dia bagi kita persamaan lah. Persamaan. Okey, so kalau kita tengok soalan ni, dia bagi kepada kita koordinat saja. So pak simetri ni garisan tengah-tengah lah. Ni cara optional lah. Cara yang lagi mudah. Maksudnya negatif 2 tambah dengan 6. So kita bahagi 2. So kita akan dapat pak simetri dia. Negatif 2 tambah dengan 6. So kita dapat 4. 4 bahagi 2 dapat 2. So 2 ni ialah pak simetri dia 2 lah. So soalan dia persamaan pak simetri. So X sama dengan 2. Mudah je. Okey, so settle. Untuk soalan seterusnya, soalan B pun sama juga. Selain daripada formula, kita tengok koordinat dekat sini lah. Okey, koordinat dekat sini. So ni negatif 1. So yang ni X dia ialah 7. So nak cari pak simetri tengah-tengah dia. So paling mudah kita buat negatif 1. Negatif 1 sekejap. Negatif 1 tambah dengan 7 bahagi dengan 2. Negatif 1 tambah 7. So kita dapat 6. 6 bahagi 2. So pelajar akan dapat 3. So 3 kat sini. Kalau persamaan dia X sama dengan 3. Mudah je. Okey, settle soalan yang kedua. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. So cikgu pergi pada soalan yang ketiga. Soalan ketiga ni dia banyak A sampai K. Okey, cikgu tunjuk cara yang mudah dulu. So macam mana kita nak selesaikan setiap persamaan kuadratik. So kita tengok yang A ni. Kita ada 4X kuasa 2 tolak 1 sama dengan 0. So pelajar boleh tekan kalkulator. Kalau pelajar tak nak tekan kalkulator, kalau pelajar dah mahir, pelajar boleh guna formula kuasa 2 sempurna. So macam mana jadi 4? So 2 kuasa 2. So X kuasa 2 tolak dengan 1 ni kuasa 2. Ni semua kuasa 2 sempurna ni. Okey, kalau semua sama dengan 0, bila semua kuasa 2, so jawapan dia akan ada 2 lah. 2X tolak 1, kita ada 2X tambah 1. 1 positif, 1 negatif.
Okey, dan kita boleh carilah. Kalau kita cari, so 2x tolak 1 sama dengan kosong. So 1 bagi sebelah, so 2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2. Mudah aja. So sebelah sini pun sama. 2x tambah 1 sama dengan kosong. Bawa ke sebelah. 2x, so 1 bagi sebelah jadi negatif 1, x sama dengan negatif 1/2. So settle untuk soalan A. Okey, ataupun kita boleh tekan kalkulator lah. So cikgu tekan kalkulator. Mod, kita cari equation. Kita tekan anak panah sebelah degree. So kita tekan 2. So nilai A dia dekat sini So nilai A dia ialah 4. So cikgu tulis 4. Nilai B dia tak ada. Nilai B dia kosong. C dia negatif 1. Okey, so pelajar akan dapat jawapan dia. X sama dengan 0.5 ataupun 1/2. So lagi satu, pelajar akan dapat negatif 0.5 ataupun negatif 1/2. So jawapan ni betul. So ada dua kaedah, sama ada tekan kalkulator ataupun kira secara manual. Okay, kita tengok soalan B. Kita ada X kuasa 2 tolak 81 sama dengan 0. Okey, 81 ni ialah nombor kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna yang ni lah 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2. So yang ni 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya ni. Ni nombor kuasa 2 sempurna. So kalau 81 kita tahu X kuasa 2 tolak dengan kat sini 9 kuasa 2 lah. 9 kali 9, 81 sama dengan 0. So, kalau kat sini kita tengok negatif, bermakna jawapan dia 1 negatif, 1 positif. Okey, so kalau kita selesaikan dia, X tolak 9 sama dengan 0. Jadi, X sama dengan 9 bagi sebelah, dapat 9. So, lagi satu, X sama tambah 9 sama dengan 0. 9 bagi sebelah, X sama dengan negatif 9. Okey, nak confirmation, pelajar just tekan kalkulator sahaja. Tekan kalkulator. Okey, mod, equation, anak panah sebelah, degree. So, tekan 2. So, A dia ni, X ni lah 1. B dia 0. C dia kita ada negatif 81. So, pelajar akan dapat jawapan dia 9 dengan negatif 9. Ni kat sini. So, jawapan ni betul. Okey, settle B, kita pergi kepada C. C, Y kuasa 2 tolak 4Y sama dengan 0. Okey, yang ni kita just tekan kalkulator. Tapi sebelum tekan kalkulator, pelajar buat dua bracket dulu. Sama dengan 0. Buat dua bracket siap-siap. Baru kita tekan kalkulator. So, mod, equation, anak panah sebelah. So, degree, so 2 lah. A dia ialah 1. Yang kuasa 2 ni ialah A lah. B dia ialah negatif 4. C dia tak ada C dia ialah 0. So kita akan dapat jawapan dia X4, X0 X sama dengan 4. So kalau 4 kat sini X tolak 4. So X sama dengan 0. So X sama dengan 0 lah. Kenapa X0 kat sini? Sekejap, cikgu nak confirm. Okey, soalan C ni dia ada ralat Kita abaikan soalan C ni. Okey, kita pergi kepada soalan D. Okey, X kuasa 2 tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Okey, untuk jawab soalan ni pelajar kena mahir itulah. Yang ni ialah A, yang ni ialah B, yang ni ialah C. So, A dia ni berapa? 1. B dia berapa? 3. C dia berapa? 2. Yang ni pelajar kena mahir lah. Okey. Jadi kita buat bracket siap-siap. 2 bracket siap-siap. Sama dengan 0. Baru kita tekan kalkulator. So, cikgu tekan kalkulator. Mod. Equation. Anak panah sebelah. So, tekan 2. So, A dia kita tahu 1. B dia kita tahu 3. C dia kita tahu 2. Okey. So, pelajar akan dapat X negatif 1, X negatif 2. X negatif 1, kalau kat sini negatif 1,
dalam bracket mesti tambah 1 lah. Kalau yang kedua, X negatif 2. So, dalam bracket mesti X tambah 2. Cikgu cek, double check lagi sekali. So, A dia negatif 1, betul? Betul jawapan dia. So, yang ni, 2 ni betul. Okey, so settle soalan D. Okey, kita pergi kepada soalan E. So, 2X kuasa 2 tolak X tolak 10 sama dengan 0. So, kita buat 2 bracket siap-siap. Sama dengan 0. Kita just tekan kalkulator. Okey, so cikgu tekan. E dia ialah 2. B dia ialah negatif 1. Okey, C dia ialah negatif 10. So, pelajar akan dapat X 2.5. Lagi satu X negatif 2. Okey, so pelajar take note dekat sini. So, jawapan dia tak boleh dalam perpuluhan. Dia mesti dalam bentuk pecahan. So, shift ABC. So, pelajar akan dapat X 5/2. X 5/2. So, dalam bracket, dia pun tak boleh pecahan. So, 2 kena bawa ke depan. So, 2X kat sini positif jadi negatif. Dia jadi macam tu. Okey, dan lagi satu, pelajar akan dapat X negatif 2. So, dalam bracket mesti tambah 2. Okey, settle soalan E. So, kita pergi kepada soalan F. Okey, X tolak 2 kuasa 2 sama dengan 16. Okey, kalau soalan macam ni, pelajar kena expand lah. Tak boleh tekan kalkulator soalan macam ni. Apa maksud X tolak 2 kuasa 2? X tolak 2 darab dengan X tolak 2. So, sama dengan 16. So, proses dia agak panjang lah. Tapi pelajar boleh. Okey, X darab X. So, X kuasa 2. X darab negatif 2. Negatif 2X. Negatif 2 darab X. Negatif 2X. Negatif 2 darab negatif 2. Positif 4 sama dengan 16. So, dekat sini kita selesaikan dia. X kuasa 2. Tolak 2. Tolak 2. So, tolak 4X. So, tambah dengan 4. 16 bawa pergi sebelah. Tolak dengan 16 sama dengan 0. So, belum lagi. So, dekat sini cikgu pilih jawapan dia. X kuasa 2. Tolak dengan 4X. So, 4 tolak 16. So, kita dapat tolak 12 sama dengan 0. So, bila selesaikan, buat 2 bracket siap-siap. Sama dengan 0 dan kita tekan kalkulator lah. Okey. So, kita tekan kalkulator. A dia ialah 1. B dia negatif 4. C dia ialah negatif 12. Okey, so pelajar akan dapat X6, X negatif 2. X sama dengan 6, so dalam bracket X tolak 6. X sama dengan negatif 2, dalam bracket X tambah 2. Okey, so settle sampai soalan F. Okey, cikgu sambung soalan G dan seterusnya dalam video cikgu yang seterusnya lah. Okey, terima kasih.